sekarang diiktirafkan. Saya telah beroleh sijil Kemahiran Malaysia. Saya amat berbangga sekali. Saya rasa ni amat bagus. Jadi saya pun mengambil peluang ni untuk diri saya sendiri. Jabatan Pembangunan Kemahiran di bawah Kementerian Sumber Manusia bertanggungjawab merumus, menggalang dan menyelaras strategi dan program latihan kemahiran sejajar dengan keperluan serta perkembangan teknologi dan ekonomi negara. Pengiktirafan pencapaian terdahulu (PPT) merupakan satu kaedah untuk memberi pengiktirafan kepada mana-mana individu yang boleh membuktikan keterampilan yang digariskan di dalam Standard Kemahiran Pekerjaan Kebangsaan NOS berdasarkan kepada pengalaman dan pencapaian terdahulu yang dimiliki. Calon yang mempunyai pengalaman kerja dan memenuhi keperluan NOS akan diiktiraf melalui kaedah PPT di bawah sistem Persijilan Kemahiran Malaysia. Dengan pengalaman selama 20 tahun ini, kemahiran saya sekarang diiktirafkan oleh kerajaan sebagai pekerja mahir. Saya merasa bangga boleh mendapat sijil kemahiran ini melalui pengiktirafan pencapaian terdahulu. Dengan sijil ini, saya amat berbangga sekali. Usaha yang mulia ini yang saya dapat, yang boleh saya banggakan untuk saya wujudkan kepada keluarga saya. Saya telah mendapat sijil Kemahiran Malaysia melalui kaedah PPT dan saya rasa berbangga kerana melalui pengambilan program PPT, kemahiran saya selama saya bekerja di dalam sektor pengangkutan awam, pengalaman dan kemahiran saya telah diiktiraf. Pekerja-pekerja industri dari pelbagai sektor yang memenuhi syarat tempoh pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan serta syarat-syarat lain yang ditetapkan layak memohon PPT berdasarkan NOS yang berkaitan. Jadi pengalaman saya selama bekerja 12 tahun dalam bidang dandanan rambut, saya tak pernah terfikir untuk mendapatkan sijil. Jadi dengan adanya PPT ni, saya rasa ni amat bagus. Jadi saya pun mengambil peluang ni untuk mendapatkan sijil SKM yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia. Kemahiran yang saya ambil ni adalah untuk diri saya sendiri dan untuk saya punya manpower di bawah anak buah saya. Kerajaan dan penonton banyak membantu saya dari segi teknikal dan sebagainya. Saya merasa bangga apabila mendapat sijil yang diiktirafkan oleh Kerajaan Malaysia melalui program PPT yang dianjurkan oleh Proton. Bagi pekerja yang mengikuti program PPT ini, mereka diberikan peluang untuk meningkatkan lagi taraf pendidikan mereka, di mana selepas habis program PPT ini mereka akan dianugerahkan sijil Kemahiran Malaysia tahap 3, di mana sijil ini diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia dan juga daripada Jabatan Pembangunan Kemahiran. Harapan saya bila kerajaan, Kementerian Komersial dan JPK mengadakan SKM ni dan PPT, harap siapa yang tiada sijil-sijil SKM ambil peluang ini, kerana ini peluang yang tidak mudah didapati di mana-mana. Cuma di jabatan sahaja boleh memberi sijil kemahiran dan pengiktirafan SKM. Persijilan Kemahiran Malaysia melalui PPT mengiktiraf pengalaman kerja, memberi peluang peningkatan kerjaya dan syarikat dapat meningkatkan produktiviti dan prestasi serta menjimatkan kos bagi tujuan latihan dan persijilan kemahiran pekerja.
Peningkatan tenaga mahir yang berkelayakan dalam sektor industri membawa nama negara di mata dunia dari segi perkhidmatan dan produk yang dihasilkan dan menjadi tarikan pelabur asing ke negara Malaysia. Saya amat berbangga dengan ayah saya. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. So bersiaran kita lagi pada hari ini. So biasanya sebulan sekali kita akan buat taklimat secara live dan juga di Zoom juga So kita sekarang ini bersiaran langsung di platform Dewan Perniagaan Melayu Malaysia. Okay, kita mulakan. Taklimat Diploma Program Pengiktirafan Kemahiran dan Kerjaya. Okey, anjuran daripada Ibnu Hayyan Education Group Sdn Bhd. Okey, nama saya Shirin Osman selaku fesi anda pada malam ini. So yang ada di Zoom ataupun di Facebook Live boleh mendengar sehingga akhir dan nanti kita akan buka untuk pertanyaan. Program Pengiktirafan Kemahiran dan Kerjaya. Okey, sebagai pengenalannya, kita nak semua faham program ni adalah satu program bimbingan. Kita bimbing, kita bantu yang dianjurkan oleh Ibnu Hayyan Education Group Sdn Bhd. Kita bantu pada mereka yang bekerja ataupun berniaga, ada pengalaman berniaga dan pengalaman berniaga, sesasul kat malam ni. Kenapa malam ni banyak sesasul pula? Okey, program Pengiktirafan dan Kerjaya ini adalah di bawah Jabatan Pembangunan Kemahiran ataupun JPK di bawah Kementerian Sumber Manusia. Itu untuk pengenalannya. Malam ni banyak tersasul pula saya. Okey, kenapa perlu ada PKK ini? So ramai yang tak tahu program ni wujud. Sebenarnya program ni dah ada di Malaysia pada tahun 1996 lagi. Okey. Dan yang keduanya, ramai yang tak tahu bagaimana untuk memohon. Dan yang ketiga, yang paling utama, ramai yang tak tahu bagaimana dokumen yang diperlukan. Nak memohon satu, lepas tu dokumen apa yang perlu ada. Itu adalah 3 punca utama kenapa anda semua perlu dibimbing. Okay, next. Okay, sebenarnya SKM ni ada 2 kaedah. Kalau kita faham, sijil kemahiran Malaysia. Untuk dapat persijilan ni, dia ada 2 kaedah. Okay, kaedah yang pertama, bagi pelajar-pelajar lepasan PT3, mereka akan masuk ke Kolej Kemahiran ataupun ILP, contoh Kolej Vocational, ILP. So mereka akan belajar selama 4 tahun dan mereka akan dapat Diploma Kemahiran Malaysia. Okay, itu yang belajar, untuk student yang belajar. Yang saya sebut tadi, yang kaedah kedua, yang mempunyai pengalaman kerja ataupun kita panggil Pentaulihan Pencapaian Terdahulu, SKM PPT. Ini adalah pentaulihan yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia. So di JPK pun dah highlightkan Pentaulihan Pencapaian Terdahulu ataupun PPT. Kaedah
PPT. Okey, next. Okey, SKM melalui PPT. Saya dah mention tadi, pentauliahan pencapaian terdahulu. Okey, program ni adalah satu program yang sangat istimewa dan sangat special kerana kerajaan telah menganugerahkan untuk mereka yang ada pengalaman bekerja ataupun berniaga untuk mendapat persijilan kemahiran Malaysia yang dikeluarkan oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran di bawah Kementerian Manusia. Okey, sini ada logo JPK, ada logo Kerajaan Malaysia. Of course lah, Kerajaan Malaysia yang keluarkan. Bukan kami yang keluarkan sijil. Okey, next. Konsepnya bagaimana? Mesti ada pemohon. Pemohon ada pengalaman kerja ataupun berniaga dan anda layak untuk memohon. Next. Ciri-ciri umum SKM PPT ini bagaimana? Okey, kebiasaannya ramai orang yang mungkin tak boleh terima kenyataan bila kita cakap tak ada ujian, tak ada latihan. Betul ke? Diploma level tak ada ujian, tak ada latihan. Okey, hanya kaedah PPT sahaja yang tak ada perlu latihan, tak ada perlu ujian. Okey, tak ada pening-pening kepala. Dan kosnya pun sangat rendah, masa pun sangat singkat. Kalau nak dibandingkan belajar 4 tahun, kalau di Kolej Kemahiran lah. Okey, kalau sambung belajar pun lebih kurang sama. Tapi dengan kaedah PPT ni sangat berbeza sebab dia sangat special. Dan juga kerajaan mengiktirafkan anda sebagai pekerja ataupun peniaga mahir. Okey, jika terus berdaftar, apa maksud yang dimaksudkan kat sini? Yang kita nak maksudkan kat sini adalah sekiranya anda tuan-tuan perempuan nak berdaftar terus dengan JPK, boleh, tak ada masalah. Dan di JPK anda akan diberi masa 6 bulan untuk membangunkan dokumen-dokumen bukti anda. Sekiranya melebihi tempoh 6 bulan, anda dikira gagal. Okey, sebab apa gagal? Nanti saya akan sharekan kenapa. Okey, apa kelebihan SKM PPT ni? Kelebihannya adalah ada 3 kelebihan utama. Yang pertama, tadi kita dah sebut masanya singkat. Tiada ujian, tiada latihan, tak ada exam. Okey, percaya cakap saya memang tak ada. Kita bimbing. Okey, yang kedua, keistimewaannya. Kadang orang tanya apa kelebihannya? Kenapa saya perlu ambil SKM PPT? Untuk yang bekerja, untuk kenaikan gaji, kenaikan pangkat dan maksudnya kalau orang yang berniaga boleh masuk dalam anda punya resume syarikat. Lagi satu, saya nak tambah juga, ini adalah membuktikan yang anda adalah seorang yang mahir dalam bidang. Kalau kita sebut, saya ada pengalaman 7 tahun dalam bidang jahitan. Tapi apa buktinya? Melalui SKM PPT yang hanya boleh mengiktirafkan anda sebagai usahawan ataupun pekerja mahir. Okey, yang ketiga, yang ini terpulang kepada individu masing-masing. Kalau ada nak sambung belajar master PhD, sebab ramai yang tanya, kalau kaedah PPT ni boleh ke saya nak ambil ke lebih tinggi selepas diploma lanjutan, apa yang boleh sambung lagi ke? Itu adalah soalan-soalan cepu mas yang biasa saya dapat. Jawapannya di sini boleh. Boleh maksudnya boleh attach dengan universiti yang menyediakan modul-modul kemahiran. Ikut bidang masing-masing lah. Okay, next. Ini adalah contoh diploma kemahiran Malaysia. Kat sini anda boleh lihat ada siri number yang tertera sini. Of course lah ada thumbprint JPK kat sini. Dan juga yang paling penting di sini adalah penilaian telah dilaksanakan melalui kaedah pengiktirafan pencapaian terdahulu.
dan tanda tangan pun ditandatangani oleh ketua pengarah dan ketua setiausaha. Bukan kami yang sign. Next. Okey, pengiktirafan MQA. Yang sini banyak tanya, ini semua biasanya soalan-soalan yang cepu mas yang biasa orang tanya. Diiktiraf MQA ke? Ya, diiktiraf oleh MQA. Ini surat daripada MQA lah. Kecil sangat, nak baca pun tak nampak. Tapi diiktiraf, confirm diiktiraf. Next. Okey, ini pengiktirafan daripada kerajaan, jabatan, yang ini adalah kita punya calon yang ambil DKM dengan kita bidang pengurusan, beliau bidang pengurusan. So ini dia share dengan kita, maksudnya jabatan beliau mengiktiraf diploma yang dia ambil. Sekarang alhamdulillah pun dia dah dapat diploma dan dia sambung untuk diploma lanjutan. Okey, ada lagi yang dia share dengan kami. Tengok apa lagi yang dia share. Yang ini daripada sumber manusia jabatan masing-masing diorang akan pekerja akan dapat. Ini kira macam borang SPA yang mana yang bekerja kerajaan dia fahamlah tengok borang-borang macam ni. Ini contoh yang real. Maksudnya calon kami yang share. Dia bila dia memohon dengan human resource jabatan, so jabatan akan keluarkan beberapa surat melalui email lah. Antara yang tadi dengan ni borang SPA. Okay, next. Okay, syarat penyertaan ni bagaimana? Yang ini pun ramai yang tak tahu apa syarat-syarat dia. Layak ke tak layak ke? Okay, so siapa saja yang mempunyai pengalaman kerja ataupun meniaga, serta anda mempunyai tempoh pengalaman yang tertentu, yang penting boleh membaca, boleh menulis, dan ikut tahap, dia ikut tahap masing-masing. Maksudnya ada tahap yang mula daripada SKM yang rendah, ikut bidang. Dia bukan kita pilih, ikut bidang yang sedia ada, yang tuan-tuan dan puan-puan ada sekarang. Next. Ini adalah bidang sektor fakulti. Di universiti pun ada bidang-bidang, ada bidang yang sama seperti inilah. Cuma bezanya ini adalah kaedah PPT. Sebenarnya ada lebih 2,000 bidang khusus yang anda boleh mohon ikut pengalaman masing-masing. Bukan tanya apa bidang yang sesuai untuk saya puan, bukan macam tu. Kalau untuk PPT ni ikut bidang yang anda mahir. Anda mahir sekarang. Dan kalau kat sini kita boleh tengok ada construction, ada tekstil pakaian, pertanian, pendidikan, oil and gas, masakan, pemesinan, peralatan, IT, komunikasi, banyak lagi lah. Okay, next. Okay, ini yang kuning-kuning ni, ini adalah kita ada beberapa bidang yang di bawah ekspertis kita, yang kita mahir untuk membimbing anda. Ni di antaranya adalah bidang pengurusan. Bidang pengurusan terdiri daripada beberapa ni, banyak ni. Okay, pengurusan perniagaan, pengurusan insurans, takaful, judi trust, emas. Maksudnya mereka yang terlibat dalam takaful, dalam financial planning, emas, judi trust. So boleh ambil diploma in financial planning. Okay, account management yang menguruskan account, audit, maksudnya yang kerani account yang dah lama bekerja kan. So boleh mohon lah. Membuat jualan pemasaran produk, sales and marketing, yang menguruskan NGO, persatuan pertumbuhan ataupun dipanggil community management. So sekarang ni community management ni sedang rancak orang mohon, sebab mereka tahu, bila mereka dapat tahu bidang ini ada, dan kebanyakan NGO ni memang sangat sesuai lah untuk memohon. Pengurusan pentadbiran syarikat, pengurusan pentadbiran digital,
Diploma Athlete Management. Ini juga bidang baru tak baru juga, lebih kurang beberapa bulan, yang menguruskan atlet-atlet. Pun layak untuk memohon. Okey, menguruskan Diploma Customer Service Management. Next. Lagi pengurusan, yang ini pengurusan industrial, perniagaan, mengurus industri. Ini pun kita ada beberapa calon dalam industrial management. Industrial Instrumentation and Control, menguruskan instrumen industri, menguruskan sumber manusia ataupun human resource, dan juga mengurus computer system administration. Okey, ini semua adalah SKM bermula daripada SKM 3 dan 4. Tak ada SKM 1 dan 2. Okey, tak perlu. Maksudnya terus kepada SKM 3 dan 4. Jadi untunglah di JPK dah disediakan untuk 3 dan 4. 1, 2 memang tak ada. Jangan tanya saya tak ada sebab dah memang dipatternkan oleh JPK begitu. Kita ikut aja. Next. Okey, untuk bidang keagamaan pun ada. Okey, untuk tahfiz, mahat tahfiz, yang menguruskan tahfiz, yang mengajar tahfiz. So kita tengok kat sini kalau untuk di tahfiz pun JPK dah patternkan untuk mereka. Maksudnya mereka mahir tapi tak ada persijilan. So wajib kena ada. Kena pastikan. Maksudnya bila tahfiz ada, ni mengikut SOP kerajaan Malaysia. Diploma Taranum, maksudnya mengajar Taranum, ustaz yang mengajar Taranum. Diploma in Mutawif Umrah Management, yang menguruskan umrah dan mutawif juga boleh memohon. Ini semua bermula daripada SKM 3 dan 4 juga. Terus lompat 3 dengan 4 1, 2 tak ada. Okay, next. Bidang teknikal. Bidang teknikal juga kita bimbing. Antaranya early childhood untuk taska dan tadika, juga pusatjagaan, massage management. Ini banyak, ramai yang memohon. Kita ramai klien, calon-calon kita yang bidang urutan. Diploma spa management, diploma construction management, pembinaan bangunan. Yang di atas ni akan SKM mula semuanya SKM 3 dan 4. Okey, yang di bawah ni welding management, electrical management, building maintenance management. Ini bidang-bidang teknikal lah. Okey, yang bawah ni akan mula dengan SKM 2, 3 dan 4. Maksud sini kita bimbing SKM 2, 3, 4. Satu tak ada. Next. Bidang teknikal lagi, culinary, pastry, bakery, mengurus jahitan lelaki, wanita, automotive management, building maintenance yang menguruskan penyelenggaraan bangunan, piping design, diploma in piping design oil and gas management, diploma in oil and gas mechanical management. Dia oil and gas ni ada bidang-bidang dia berbeza-beza walaupun bidang yang sama oil and gas, tapi dia ada modul tu maksudnya dia ada bidang yang dia berbeza, diasingkan. Dan semua ini akan bermula daripada SKM 2, 3 dan 4. Maksudnya di sini kita akan bimbing anda daripada SKM 2, 3, 4. Okay, next. Okey, sekiranya apa-apa yang kita sharekan tadi, bidang-bidang yang kita sharekan tadi, kalau tak ada dalam bidang tuan-tuan dan perempuan, nak minta kita tolong semakkan, tapi ada charge lah. Ada charge, kita kenakan charge 200 untuk semakkan sebab dalam website JPK ni, kalau nak check dekat website JPK ni ada
anda nak cek sendiri pun boleh. Kenapa kita charge? Sebab dalam tu ada beribu-ribu bidang. Ada beribu-ribu bidang. Kalau nak cek sendiri, dipersilakan, tak ada masalah, boleh semak sendiri www.dsd.gov.my. Tak payah bayar. Semak, boleh semak sendirilah kalau nak semak. Okay, next. Okey, tempoh masa. Macam tadi saya kata tempoh masa yang agak berbeza daripada yang sama belajar kan. Kalau sama belajar dah 4 tahun. So, kalau melalui bimbingan, tempoh masa agak singkat. Okey, kalau sekiranya anda berdaftar terus dengan JPK, kita tak jamin anda lulus sebab masa akan diberi 6 bulan. So, masuk ke website JPK tadi yang saya sebut tadi, www.dsd.gov.my tu. Kalau nak daftar sendiri, boleh daftar terus ke JPK. Lepas tu anda carilah bidang anda dan sekiranya melebihi tempoh 6 bulan, anda akan dikira gagal. Tak percaya, cuba try test masuk. Okey, kita jamin anda lulus dengan bimbingan. Dengan bimbingan kami, kita bimbing anda sebelum anda daftar ke JPK. Itu kita punya extra kita panggil specialities kita. Okey, kita akan ada masa tempoh 12 bulan. Ini dah termasuk masa dengan JPK lah. Maksudnya kita akan bimbing anda 4 bulan dan selepas kita pastikan anda punya dokumen lengkap, baru kita daftar ke JPK. Itu specialnya yang kita bagi. Okay, next. Kenapa kita tak daftarkan dulu? Nanti saya bagi tahu kenapa. Nanti saya share. Ini carta alih melalui JPK. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan berdaftar terus dengan JPK, anda akan memohon dengan JPK di website yang tadi. Okey. Anda akan dinilai keterampilan, anda akan dinilai oleh 2 pegawai penilai dengan pegawai verifikasi. Ada 2 pegawai menilai dan lepas tu baru dapat persijilan. Memang step dia senang je. Tapi ni ada tempoh masa 6 bulan lah. Sekiranya tak lengkap, so dikira gagal. Macam tu lah. Okay, next. Okay, kaedah penilaian. Bagaimana yang dinilai? Macam tadi saya cakap tak ada exam, tak ada latihan kan. Macam mana kaedah penilaian adalah melalui penilaian portfolio. Di mana dalam fail ni akan mengandungi informasi peribadi anda, dokumen-dokumen bukti pengalaman kerja ataupun peniaga dan fail portfolio ni akan disemak oleh pegawai JPK semasa sesi penilaian. Okay. Dan seterusnya kita akan bimbing anda kaedah penilaian diploma, akan ada kertas kerja, dipanggil di sini kertas kerja lah, ataupun di dalam istilah JPK laporan pengalaman keterampilan terdahulu ataupun kita panggil LPKT. Okey, ini adalah kertas paper ataupun projek paper yang pernah anda buat. Bukan yang akan buat, maksudnya yang dah pernah buat. Okey, yang kita berdasarkan bidang yang anda buat sekarang ni lah. Okey, yang ini tak perlu bimbang, kita akan bimbing. Cuma saya nak bagi tahu bezanya kalau anda tiada bimbingan, yang ini pun anda kena buat sendirilah. Paperwork ni maksudnya memang buat sendiri tapi tiada bimbingan. Kita bimbing anda macam mana nak buat, ikut format JPK, ikut format yang tertentu. Saya tak boleh bocorkan jawapan bocor. Nanti tak best lah, dah tahu kan. Kalau nak tahu kenalah daftar dengan kita. Okay, next. Okay, sumber-sumber bukti. Bagaimana sumber-sumber bukti yang dikatakan? Apa dokumen bukti yang perlu ada? Okay, pengalaman kerja dalam atau luar negara. Okay, khusus latihan yang anda hadiri, khusus yang berkaitan dengan bidang kita. Pengalaman hidup, hobi ataupun kerja-kerja sukarelawan
yang berkait rapat dengan pengalaman kerja anda, pencapaian ataupun pertandingan. Contoh kalau dapat terima anugerah ke kan, anugerah pekerja cemerlang pun juga boleh digunakan sebagai dokumen bukti. Okey, next. Okey, apa yang kami tawarkan, apa khidmat yang kami beri, apa yang kami bimbing. Okey, kami akan sediakan fail portfolio. Kita sediakan file, dia ada format file yang perlu anda ikut JPK punya requirement, dan kita bimbing bangunkan LPKT. Macam mana kaedah nak bangunkan LPKT, apa yang perlu ada dalam LPKT, kita bimbing. Kita akan adakan 4 kali sesi bimbingan melalui Zoom, dan kita selain daripada sesi bimbingan secara Zoom, dan anda juga akan dibimbing melalui WhatsApp, melalui email, komunikasi ada 2 komunikasi antara jurulatih dan calon. Okey, habis bengkel pun kita still bimbing anda selagi anda tak didaftarkan ke JPK. Dokumen yang modul-modul tadi kita kena beli NOS ataupun kita panggil NOS. Senang nak sebut, modul lah, senang faham. Kalau dipikir dia panggil NOS. NOS kena beli Kalau anda daftar sendiri, anda pun kena beli sendiri. Pilih dan kena beli sendiri. Okey, kita akan menilai kelayakan sama ada cukup tahun ke, cukup pengalaman ke. Dokumen kita perlu terjemahkan bagi anda faham apa yang intipati yang diperlukan. Okey. Kita akan buat semakan dokumen dulu, dokumen-dokumen cukup, dan juga anda akan dibimbing oleh jurulatih yang bertauliah dan berpengalaman. Penghabisan yang terakhir sekali, barulah kita akan daftarkan anda ke JPK. Okey, sebab tu saya cakap tadi, kenapa kita berbeza, cara bimbingan kita berbeza. Kita pastikan dokumen anda lengkap, baru kita daftar ke JPK. Kenapa? Ada lagi special. Next. Okey, inilah kita terjemahkan. Cuba tengok. Nak baca tak? Saya pun malah nak baca. So, kita terjemahkan bagi anda faham. So, kalau anda masuk ke JPK punya website, lepas ni boleh masuk tengok dalam ni macam ni lah. Dia punya gambarannya, modul, maksudnya bidangnya ada 2,000 bidang. Mungkin lebih dah sekarang ni, ada penambahan baru. Jadi akan tengoklah macam ni. Nak baca ni baru satu bidang, entrepreneurship. Kan ada lebih 2,000 bidang kan. Mungkin boleh mabuk lah kalau tengok. Tapi dengan bimbingan kami bagi anda faham, dan kami akan sediakan dokumen. Kalau macam ni anda tengok ni kosong. Kalau anda daftar sendiri, ni kosong, kena isi sendiri. Pandai-pandai lah nak isi sendiri apa. So, dengan bimbingan kami akan isikan. Bukan tak nak bagi pandai, kita bagi isikan dan kita akan bagi tahu, kita akan maklumkan macam mana cara nak isi. Ni kita dah siap-siapkan isi ikut bidang masing-masing. Tak payah pening, tak payah risau. Senang. Ada lebih 38 bidang tadi kan. Kita share ikut bidang masing-masing. Kita akan buatkan macam ni. Okey? Dan kita akan compilekan dokumen apa yang perlu sahaja. Kalau anda daftar sendiri, sebanyak-banyak, setebal-tebal dokumen anda kena print out sendiri. Okey, ini contoh kandungan LPKT. Kena ikut font dia, abstract dia. Ini contoh, ini baru teaser saja. Okey, bila dalam bimbingan, dalam sesi bimbingan, barulah kita ajar yang kita bimbing yang lebih terperinci. Okey, alright. Next. Okey, carta alih melalui kami. Berdaftar dengan kami malam ni. Kita akan adakan sesi bimbingan. Kita pastikan dokumen anda lengkap. Baru kita daftar ke JPK.
dan akan ada juga sama 2 pegawai yang menilai. Pegawai penilai yang pertama dan pegawai penilai pengesahan. Ada 2. Lepas tu barulah dapat kelulusan. Bezanya kita pastikan dokumen anda lengkap. Kenapa perlu dokumen lengkap dulu? Sebab apa? Bila ada masa tempoh 6 bulan yang disyaratkan oleh JPK tu, kita ada masa untuk buat pembetulan. Okey, bila pegawai semak, bila jumpa dengan pegawai, fail anda dah lebih kurang 90% dah siap. Jadi cuma perlu tambah nilai sedikit je kalau perlu ada. Jadi masa tempoh 6 bulan tu kita dah save, dah selamat. Okey, kita tak buang masa kat situ. Sebab itulah perlu ada bimbingan. Next. Okey, ini kaedah bayaran. Sebelum ni untuk diploma SKM harganya dah naik 500. Dulu 500. Sekarang 500. Recently baru sebulan 2 ni. Okey. So kalau 2 tahap, ikut tahap ni, satu tahap untuk tahap 3, tahap 4 bayaran dia 1,000 lah. Tapi untuk sijil masih lagi 300. Untuk 4 dan 5 adalah 1,000. 500 setiap satu tahap 500. Untuk diploma level. Okey. Dan bimbingan kepada kami. Nanti tengok berapa mas kahwinnya. Okey. Kenapa berbeza? Sebab setiap satu tahap 500. Yang ini nanti saya Okey, sorry setiap tahap 500. Sebab kalau 3 tahap jadi 1,500 kat sini kan. Kalau 2 tahap, contoh ada bidang yang 3 dengan 4, jadi bayarannya 1,000. Yang ini harga dah tetap dengan JPK ni. Recently memang dah naik harga. Tak apa, nanti kau tak faham dia tanya. Ini adalah perbezaan antara PPKK dengan sekiranya anda sambung belajar. Ada yang bercita-cita nak sambung belajar. Ada juga kawan saya bercita-cita nak sambung belajar. Tiba dia dengar 4 tahun terus tak jadi. Dia nak ambil kaedah PPT je lebih mudah dia kata. Okey, masanya sangat singkat. Saya dah sebut tadi. Berbeza kan kat sini. Dan dijamin lulus. Sebab kita pastikan dokumen anda lengkap. Ikut ikut spek JPK. So confirm boleh lulus lah. Dan harga sangat minimum kalau nak dibandingkan dengan sambung belajar. Tiada kos lain, tak nak beli buku lain, buku rujukan semua tak perlu beli. Okey, jadi lebih advisable, lebih ekonomik. Ini kalau masa-masa kita nak berjimat cermat ni, inilah masanya. Okey, next. Okey, ini adalah bayarannya, mas kahwinnya. Okey, kalau tengok kat sini ada 1,000, ada 1,500. Ini untuk yang 2 tahap, ini untuk yang 3 tahap. 1,000 2 tahap, 1,500 3 tahap. Okey, kalau tak faham nanti boleh tanya. Ini harga biasa. Ini harga luar, harga bimbingan yang luar, bimbingan versi yang luar yang lain. Ini harga yang kami bagi. Harga gegar berganza bergolek-golek. Mana nak dapat diploma harga 3,000? Tak ada kot. Tak ada. Cuba cari, memang tak jumpa lah. Okey. Dan kita bagi 2 dan 3 tahap tau. Bukan 1 tahap.
Contoh yang tahap 3 dengan 4 harga ni juga, dan 2, 3, 4 pun harga ni juga. Gila ke gila? Ni harga gila-gila dia panggil. So total kan 3,000 dengan harga JPK. So inilah sama ada 4,000 ataupun 4,500. Bergantung kepada bidang tahap. Sebab ikut bidang, ada bidang 3 tahap, ada bidang 2 tahap. Kadang ada yang tak cakap, kenapa harga lain-lain puan? Okey, sebab ada yang 2 tahap jadi totalnya 4,000. Kalau yang bidang anda 3 tahap, totalnya 4,500. Still bawah lagi 5,000. Bayangkan. Tak dapat kat mana, dapat kat sini saja. Okey, kita takkan offer lagi waktu yang lain. Kalau nak offer yang ni, grab lah yang ni. Okey, next. Dah lah tadi harganya gegar berganza bergolek-golek. Ada kaedah bayaran ansuran. Kaedah bayaran pertama, kaedah ansuran. Okey, ni ansurannya bagaimana? Bayar pembayaran pendahuluan dulu sebagai tanda jadi. Ni harga promosi siapa yang nak promosi ni, grab lah malam ni. Dan kita akan adakan sesi bimbingan. Ini ansuran ni 4 kali bayar, 700 4 kali bayar. Perlu dibayar setiap bulan sebelum bengkel bimbingan. Maksudnya bengkel akan diadakan 4 bulan, sebulan sekali. Dan sebelum bengkel bermula kena bayar dululah. Kan baru boleh masuk bengkel. Kalau tak bayar tak boleh masuk bengkel. Senang je. Dokumen lengkap, dah lengkap semua dokumen, barulah bayar ke JPK sama ada 1,000 ataupun 1,500. Okey, maksudnya anda ada masa untuk simpan duit. Put aside untuk bayaran JPK tu. Kan ada masa. Okey, next. Kaedahnya, ada kaedah lagi. Kaedah kedua. Ni dana daripada dana HRDC. Ini adalah untuk company yang mencarum kepada HRDC. Contohnya kilang, ada syarikat-syarikat yang besar mungkin. Yang ini kena refer dengan HR. Okey, kita ada klien, kita ada calon daripada Ipoh yang memohon dana daripada HRDC. Dia untuk kaki tangan lah. Sekurang-kurangnya 5 orang. 5 orang dia tak boleh sorang-sorang. Dia kena ada grouping lah. Ni kaedah kedua, dana HRDC. Dulu HRDF. Okay, next. Ini yang kita mohon. Yang kita mohon untuk syarikat yang nak menggunakan dana HRDC, macam ni lah. Latihan di bawah skim HRD Corp, Claimable Costs Pembangunan Sumber Manusia. Ini maksudnya HR yang akan uruskan lah. Okey. Ini adalah khusus dia yang dia mohon. Ini baru kita baru nak mula 8 Februari 6 nanti kita mula. Maksudnya okey, ini pesanan penaja. Sila buat bayaran deposit. Deposit tak dikembalikan kalau kata dah bayar deposit lepas tu tak jadi kan. So deposit tak dikembalikan ke akaun syarikat sebanyak 200 sebelum jam 9 malam esok. Bukan besok esok. Salah ni, typo lah ni, typo. Untuk dapat harga special, so grab lah sebelum malam esok pukul 9 malam. Okey, nak transfer terus ke akaun pun boleh. Cuma QR Pay kita tak share kat sini. Nanti kita share. Next kita share QR Pay pula kat sini Okey. Okey, kita ada testimoni pengalaman video ke bergambar tak pasti. Ini testimoni pengalaman yang kita pernah anjurkan PPKK lah sebelum ni. Ada video. Kita tengok video dulu.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pagi ini diminta untuk membuat testimoni dan saya sangat dengan cara sukarela sangat bersetuju dengan program yang dijalankan oleh SKM bawah Kementerian Sumber Manusia. Dan untuk makluman, saya baru saja lulus advanced diploma lanjutan. Sebelum itu saya juga mengambil diploma sebagai bawah pengurusan industri di bawah bimbingan Ibnu Hayyan Education. Khususnya berterima kasih kepada saudara Azizan, sahabat lama saya yang banyak membimbing saya dalam menyediakan dokumentasi yang diperlukan bawah SKM lah. Jadi saya menyarankan sahabat-sahabat semua untuk mengambil peluang ini untuk sama-sama kita masuk ke dalam program SKM bawah Kementerian Sumber Manusia ini kerana ia sangat bagus. Jadi jangan lepaskan peluang untuk kita sama-sama memperoleh cicilan-cicilan yang diperlukan, terutama kepada sahabat-sahabat yang mempunyai pengalaman bekerja atau pengalaman berniaga selama beberapa tahun dan tidak mempunyai persijilan ataupun sertifikat seperti diploma ataupun advanced diploma. Ini adalah platform yang terbaik, program yang terbaik di bawah Kementerian Sumber Manusia, di bawah SKM. Dengan itu, saya mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada semua sahabat-sahabat yang membantu, khususnya Ibnu Hayyan dan saudara Azizan serta isteri beliau, dan program ini adalah program yang sangat bagus. Jadi dengan itu saya mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Haji Jumaat bin Haji Ibrahim bertujuan mengikuti kursus diploma dalam khidmat komuniti. Tujuan berbuat demikian kerana saya telah berkhidmat untuk komuniti sejak 20 tahun yang lepas, dan bermacam-macam khidmat komuniti yang saya buat, seperti sebagai ahli lembaga pelawat di Tunas Bakti Kuching Sarawak, menjadi pengurusi rumah selamat Tok Puan Haja Nokiah Kuching Sarawak, dan juga jadi penasihat surau-surau di Sarawak, dan juga sebagai Presiden Mutai Negeri Sarawak, dan pelbagai lagi. Dan saya juga naib Presiden Persatuan Pengangkap Negeri Sarawak. Dan aktiviti saya adalah kebanyakannya NGO, di mana saya membantu di mana diperlukan oleh masyarakat sekalian, tanpa mengira bangsa, agama dan sebagainya. Oleh itu, saya rasakan saya memerlukan diploma komuniti ini untuk membuktikan bahawa pekerjaan secara voluntary dari segi khidmat masyarakat ni juga boleh membawa kita ke tahap tinggi dari segi pelajaran, di mana khidmat kita boleh dijadikan satu pelajaran tahap diploma, dan di mana ia boleh juga mengiktirafkan cara kita berkhidmat untuk komuniti dan bagaimana cara kita untuk manage NGO yang disertai kita, supaya kita boleh sentiasa dalam kurungan yang sepatutnya dari segi tata cara kita mengurus hal ehwal NGO maupun dari segi derma, bantu-membantu dan sebagainya. Dengan itu, saya sangat-sangatlah berharap dengan adanya diploma khidmat komuniti ini kelak, ini akan boleh membawa satu langkah ke hadapan bagi mereka-mereka yang telah berkhidmat
untuk komuniti dan diiktirafkan jasa mereka secara profesional di mana mereka boleh mendapat disertifikatkan satu diploma dalam khidmat komuniti di Malaysia dan khasnya di Sarawak. Terima kasih. Okey, itu adalah kita punya calon calon kita dari yang daripada industri management dan juga khidmat komuniti dan telah pun mendapat diploma sijil diploma kaedah SKMPPT inilah dulu, dan beliau yang Datuk Faisal tu pun dia sambung ke diploma lanjutan, maksudnya dah lulus dah pun, Alhamdulillah. So itu adalah maksudnya satu kejayaan untuk mereka lah dan tahniah untuk mereka. So next kita tengok kita punya testimoni yang kita pernah anjurkan sebelum ni. Okay, ini adalah rakan strategi kami yang kita bekerjasama dengan agensi-agensi kerajaan di Malaysia, Jabatan Perdana Menteri, di MARA, Kemas, Jabatan Belia Malaysia, Majlis Belia Johor Bahru, Kiat Mara, Amanah Ikhtiar, Persatuan-Persatuan Taska, Tadika dengan Dewan Perniagaan Melayu Malaysia, dan kita punya ahli-ahli Dewan Perniagaan Melayu Malaysia juga mengambil inisiatif ini untuk pengiktirafan kemahiran dan kejayaan. Okay, next. Okay, ini adalah calon-calon yang telah pun mendapat pengiktirafan dengan jayanya dengan Kemas Selatan, Kemas Tengah, sebelum PKP lah ni semua ni Persatuan Pengasuh Terengganu, pengusaha-pengusaha taska, pusat jagaan, belia di bawah belia India, bila China dikeluar dengan Puteri UMNO, kita buat road tour dengan Puteri UMNO juga. Usahawan-usahawan di bawah MARA juga menggalakkan usahawan-usahawan mereka untuk mendapat pengiktirafan kemahiran dan kerjaya juga. Dan kita juga ada menandatangani MOU bersama Majlis Belia Johor dulu 2016 tak silap saya, dan insya-Allah pada tahun ni kita akan sambung lagi dengan Majlis Belia Johor. Next. Okay, ini adalah seksi taklimat kami di Dewan Perniagaan Melayu Malaysia Negeri Kedah. Kami dijemput untuk memberi taklimat kepada usahawan-usahawan di bawah Dewan Perniagaan Melayu Kedah. Next. Okay, juga dengan bersama kaki tangan kerajaan di SUK Perlis. Maksudnya di semua jabatan-jabatan ni, wakil-wakil semua jabatan di bawah SUK Perlis. Alhamdulillah. Next. Okay, ini adalah sesi bimbingan di mana bila berjumpa, maksudnya ni di Melaka lah. Kita di Melaka, so calon yang Melaka kita boleh berjumpa. Ini adalah sesi kita membimbing yang ini yang ustaz ni yang membuat umrah dan mutawif. Yang ini adalah sesi calon berjumpa dengan pegawai. Beliau share masa sesi perjumpaan dengan pegawai, kita tak ada. So ini adalah sesi calon dengan pegawai dalam bidang khidmat komuniti. Next. Okay, ini sesi bimbingan juga. Maksudnya sesi bimbingan di mana tempat yang selesa, yang mudah, kita permudahkan. Ini adalah usahawan di restoran beliau. Kita datang dan kita bimbing dia. Kita semak file. Next. Okay, ini adalah sesi penilaian bersama pegawai untuk bidang spa management. Pengusaha-pengusaha spa, salon. So ini pegawai yang menilai lah ni. Dia orang semak LPKT, dia orang semak macam mana nak buat presentation kan. So ni adalah sesi semakan. Dan sesi yang seterusnya mereka bersama dengan pegawai penilai yang kedua. Next. Okay, ini
Yang grup yang sama tadi, spa management, ini adalah sesi yang kedua di mana mereka membuat presentation di hadapan pegawai penilai yang kedua. Pegawai penilai verifikasi ni. Ni adalah pengusaha-pengusaha spa lah. Okay, next. Okey, ini adalah calon-calon yang pernah mengikuti pelbagai bidang. Ada supervisor kilang, ada syarikat sendiri, ada kerani, ada bengkel, ada yang berniaga. So ramai, banyak bidang. Next. Ini adalah sesi bimbingan, sesi perbincangan di antara kami dengan Persatuan Alumni Sijil Kemahiran Malaysia. Kita sedang nak buat convocation. So ni sesi perbincangan lah. Next. Okey, ini combo yang pernah dilaksanakan dulu ni di bawah kemas. Di bawah kemas, anjuran kemas, ramai. So that's why sebab itulah diadakan untuk ada 4 bidang. Ada 4 bidang, bidang jahitan, bidang bahan bunga, bidang bidang spa, dan ada 4 bidang. Next. Okey, ini calon kita yang menghadiri convocation anjuran JPK. Beliau share. Ini yang dianjurkan oleh JPK sendiri. Dia kumpulkan untuk yang berapa tempoh tahun yang lepas-lepas. Dia combine, yang ini tahun lepas. Ini tahun ni 2019. Dia beberapa tahun tu dia akan kumpulkan, dia fikir akan kumpulkan, dia akan offer kepada calon-calon yang dah lulus untuk join. Terpulanglah kalau nak join dengan JPK pun boleh. Ini calon kita di bidang diploma pentadbiran. Okay, next. Okay, mengapa PPKK? Kenapa? Kita jamin anda lulus dengan syarat ikuti bimbingan yang kami adakan. Okay, jangan skip bimbingan. Jangan skip bimbingan pun berterusan. Okay, walaupun dah melepasi tempoh bengkel yang kita adakan 4 kali, bimbingan tetap kita teruskan selagi mana anda belum didaftarkan ke JPK. Jadi kos tadi pun sangat murah. Kalau nak dapat pun, nak sambung belajar pun ataupun nak dapat khidmat lain pun memang tak akan dapat harga yang kami tawarkan. Okay? Dan masa pun sangat singkat. Kurang lebih 12 bulan. Tapi bersyaratlah. Bersyarat ikuti 4 bengkel tu. 4 bengkel dan pastikan dokumen anda lengkap dan sempurna. Dan juga dengan kaedah inilah anda akan diiktiraf sebagai pekerja ataupun usahawan mahir. Okay. Tiada jabatan lain yang mengiktiraf. Hanya di JPK saja yang dapat pengiktirafan ini. Next. Okay, ada lagi? Saya rasa tak ada lagi. Itu saja. Terima kasih untuk malam ini. Terima kasih kerana sudi mendengar perkongsian saya, sedikit ilmu yang saya ada untuk saya wawarkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, dan sekiranya untuk berinteraksi terus, boleh hubungi nombor yang tertera tadi. So kita boleh buka untuk soal. Ada apa persoalan yang nak dipersoalkan, nak dipertanyakan, ataupun boleh hubungi nombor yang tertera di bawah 012-779-6343. So saya dengar malam ni ada perbincangan, ada forum hangat. Saya tak pasti berapa ramai yang ada malam ni. Macam bulan lepas memang sangat memberangsangkan. Tak apa. Dia biasalah macam tu. Ada waktu ada waktu tak ada. Tapi bagi saya untuk perkongsian perkongsian ini tidak
perkongsian ni perlu ada. Saya perlu memberikan maklumat ini, maklumat secara langsung kepada rakyat Malaysia supaya membuat rakyat Malaysia tahu yang program pengiktirafan pentauliahan ini wujud. PPT, pentauliahan pencapaian terdahulu. Sebab ramai yang cakap, ya ke, kalau misalnya kata kita iklan ke di WhatsApp, ini scammer ni, dia kata. Ini bukan scammer. Kalau scammer saya tak berani nak live dekat Facebook nanti saya pula kena tangkap. Okey, apa-apa pun ada tak ada live tak ada. Ada setakat ni. Okey. Untuk akhir sekali saya nak maklumkan kepada anda semua, tolong disebarluaskan tentang maklumat ini. Maklumat ini sangat penting dan ini adalah pengiktirafan yang dikeluarkan oleh JPK, bukan syarikat saya yang keluarkan. JPK di bawah Kementerian Sumber Manusia. So ini adalah salah satu cara di mana anda boleh mendapat pengiktirafan sekiranya tidak berpeluang untuk sambung belajar. So inilah kaedah yang ada di Malaysia. So bersyukur, berterima kasih kepada kerajaan Malaysia kita kerana menyediakan platform sebegini untuk mengiktirafkan pada mereka-mereka yang mahir. So bila kata anda mahir, nama kita tersenarai dalam senarai individu yang berketerampilan. Barulah JPK ada maklumat kita sebagai kita pekerja ataupun usahawan yang mahir. Kalau di Malaysia memang ramai orang yang mahir tapi tak ada pengiktirafan, maksudnya tak ada disenaraikan. Macam bursa saham lah, tak disenaraikan dalam individu yang mahir. Bila ada pengiktirafan ini, so anda diiktiraf sebagai pekerja ataupun usahawan yang mahir. Okay, kalau tak ada apa-apa, saya tutup dulu dan saya terima kasih kepada yang mendengar. So harap dapat disebarluaskan maklumat ini kepada rakan-rakan, sahabat-sahabat yang mungkin memerlukan. Okay, sekiranya ada pertanyaan di kemudian hari, boleh menghubungi nombor yang tertera di bawah 012-779-6343. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.